sindrom ini memberikan kesan negatif kepada mereka yang ada. Mereka sentiasa merasakan mereka itu not good enough. Yang dan menyebabkan mereka rasa mereka mereka apa? Mereka terpaksa berpura-pura, pretending, dan tak boleh menjadi diri mereka. Padahal kalau mereka menerima dan meraihkan kejayaan itu dan menerima diri mereka seadanya, dia tidak ada anxiety yang berlebihan dan tidaklah mengarah ataupun meninggikan kebarangkalan untuk mereka mendapat kemurungan. Okey. Okey. Jadi apa antara faktor-faktor yang menyumbang untuk seseorang itu mengalami imposter syndrome? Okey, satunya kalau personality ataupun temperament orang itu, dia punya personality-nya jenis yang memang mudah risau, yang memang banyak selalunya akan analyze, akan prepare betul-betul yang jenisnya yang begitu. Dan faktor environment juga menyumbang ya, terutama kalau mereka itu dibesarkan di dalam keluarga yang contohnya mementingkan kesempurnaan, yang mementingkan untuk mencapai apa yang tinggi dia punya expectation itu. Dan contohnya lah okey, mengharapkan setiap anak-anaknya mendapat grade yang tinggi, semua A. Lepas itu pula dibandingkan pula anak-anak tu. Dan tambah pula anak-anak memang yang lain-lain tu pandai. Dan memang semua pandai pun. Dan kalau tak dapat straight A itu sudah dianggap satu kegagalan contohnya. Jadi apa yang berlaku waktu kita kecil dulu tu dan satu benda itu dan diingat sampai bila-bila sampai besar-besar. Dan ada juga yang kita di mana environment itu menyebabkan kita merasakan yang kita kena sentiasa memberi 150% dan sebab itulah dia akan berterusan sampailah mereka itu dewasa. Dan kita kena 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 fikir juga ada setengah masa berlaku apabila kita berada di satu tempat yang macam eksklusif sikitlah, memang golongan yang tertentu saja yang berada di situ, dan bila kita terpilih masuk ke situ dan kita tidak cakap apa agak berlainan daripada mereka yang lain, dah secara tidak langsung itu menyebabkan kita dah rasa kita ini perlu menjadi macam begitu. Ini yang contohnya ada macam social status, yang ada apa, berlainan gender, races, macam etnik group yang berbeza. Kalau ada spesifik itu macam contohlah macam engineer kan, ada setengahnya tu ramai lelaki kan. Kalau perempuan waktu tu dia secara automatik dia rasa macam dia kena prove that she belongs to that lah. Tapi kalau engineer perempuan ni dia dapat perhatian lah kan. Okey. Jadi ada yang setengah tu pula memang tambah yang lagi sedihnya pula tu kan, kalau dia pergi ke tempat yang di mana ataupun berada di situ yang mana orang lain itu kadang-kadang memang tidak layak berada di situ, dia yang layak, orang yang tak layak itu terancam dengan dia ini terus ya mempergunakan ataupun mengambil kesempatan untuk menyebabkan mereka ini rasa sama memang dia tak layak berada di situ. Sedihnya kan kalau orang yang ada imposter syndrome ini terpaksa berada di kalangan mereka yang ada narcissistic, yang ada personality cluster B itu, lagilah buatkan mereka terancam. Memang kita boleh katakan dari faktor parenting itu memainkan peranan, ya betul, tetapi kita kena ingat juga kalaulah mereka yang ada ada vulnerability, faktor-faktor yang boleh menyebabkan mereka mendapat ataupun mengalami gejala-gejala imposter syndrome ini, kalau mereka ada seorang yang
percaya dengan kebolehan mereka semasa proses membesar itu, yang yakin dan membuatkan mereka itu sedar ataupun percaya dengan kebolehan yang mereka ada, yang membuatkan mereka itu rasa mereka dihargai, yakin dengan apa yang mereka ada, kadang-kadang cukup untuk menetralkan apa environment ataupun pengalaman yang telah mereka lalui sebelum itu. Sebab itulah macam mana kalau kita boleh membuatkan seseorang tu rasa dia uh, apa tu sense of belonging, dan yakin ataupun menerima diri mereka seadanya dan yakin yang mereka itu cukup baik dengan apa yang mereka usahakan itu. Itu yang kita nak buatkan supaya mereka itu secure dengan diri mereka sendiri. Kalau boleh kita bantu seseorang itu percaya dengan apa dengan diri mereka itu kita membantu untuk mengurangkan kemungkinan untuk mendapat imposter syndrome ini. Apa yang dia come back kepada balance, kena seimbang, tidak terlalu banyak, tidak terlalu kurang. Itu yang kita perlu sedar, dan jadi faktor itulah jadi apa lagi kalau mereka itu ada seperti biasalah yang berarti yang banyak berlaku, kalau ada trauma in the past yang membuatkan mereka mereka rasa dah hilang dia punya secure tak dapat nak form secure attachment, itu pun boleh juga contribute, dan tambah pula kalau mereka sentiasa di uh, menghadapi yang orang kata constant reminder that they are not good enough pun boleh dapat juga membuatkan mereka rasa dia memang not good enough lah, terpaksa prove dia worth, terpaksa tunjukkan dia ni benar-benar layak. Dan ada kala je kita setengah tu kita tahu ibu bapa tu bukannya dia berniat untuk nak apa merendahkan anaknya, tapi mereka melakukan sesuatu untuk memotivasikan anak itu mencapai yang lebih bagus, tanpa mereka sedar itu menyebabkan anak mereka sedar ataupun percaya yang mereka ini perlu sentiasa bagus, kalau tidak mereka tidak layak untuk disayangi. Itu yang sedihnya kalau benda itu berlaku. Okey, saya minum air sekejap. Okey. Uh, Okey, Huzuf Tamiz tanya soalan. Dia kata, Doktor, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Soalan saya mengalami insomnia sejak 5 bulan. Lepas dah saya mengalami derealization. Soalan saya, perlu ke saya ambil tidur? Badan saya makin kurus walaupun saya makan. Soalan makan banyak. Okey. Soalan ni okey. Macam mana? Okey. Saya akan kejap bagi saya tengok. Saya akan jawab soalan tu, tapi bagi saya tengok ada soalan lain yang berkaitan dengan imposter syndrome, betul saya jawab soalan tu ya. Okey, kejap. Okey, ada okey boleh. Soalan soalan ini okey. Insomnia sejak 5 bulan lepas dan saya mengalami derealization. Okey. Jadi soalan saya nak definekan sedikit. Insomnia tu susah tidur lah. Susah nak tidur. Dalam insomnia ni, okey, tidur selalunya kita kena kena define sikit lah.
susah nak tidur. Maksudnya kita letak kepala kat bantal, berapa lama baru kita boleh tidur. Yang kedua, bila kita tidur tu interrupted tak? Selalu tak kita terjaga ataupun kita boleh tidur sampai ke pagi. Kemudian tidur tu terjaga lebih awal daripada biasa ke tidak? Yang keempat, bila kita tidur tu, kita bangun tu kita rasa rested ataupun tidak. Kita tidur itu rasa cukup ataupun mengantuk lagi. Dan ada yang pasal tidur ni juga kita tengok ada gangguan tak, mimpi tak, nightmare dalam tidur itu. Jadi selalunya tidur ini kita tidak akan perasan selain bila kita mula ada masalah. Selalunya susah nak tidur, difficulty to fall asleep ataupun terjaga awal. Itu selalunya yang buat kita tahu kita ada masalah tidur. Jadi insomnia mungkin salah satu daripada apa yang saya cakapkan tadi. Derealization pula, derealization itu symptoms ataupun psikopatologi ataupun gejala yang di mana orang yang ada itu dia merasakan sesuatu yang berlaku di sekeliling mereka itu, dia orang punya environment dia itu yang mereka sebelum ini memang dia orang tahu dan rasa ada berlaku perubahan yang mereka rasa ini bukan bilik tidur aku ni, ini bukan rumah aku ni, ini bukan office aku ni, ada macam something yang tak kena, tapi dia tak boleh nak describe apa dan buatkan perasaan dia rasa tak selesa kerana dia tahu ada satu yang tak kena tapi dia tak tahu apa macam mana. Dan depersonalization pula berlaku perubahan pada seorang itu, dia rasa dia lain semacam personality lain tapi dia tak tahu apa yang buat macam ni dan dia pun dia sedar benda itu berlaku dan dia tahu benda ini memang berlaku dan dia tak boleh nak explain apa. Itu yang buatkan dia rasa tak selesa. Derealization ini boleh berlaku kepada beberapa diagnosis termasuk anxiety disorder juga. Jadi kalau tidur dah terganggu insomnia, derealization pula, kemungkinannya itu anxiety disorder yang saya nak kena explore lagi lah. Jadi sebelum nak ambil ubat tidur saja, saya nak tahu sebab kita tidak dapat diagnosis apa. Kita hanya ada simptom sahaja. Simptom tak cukup. Jadi kalau kita demam sebab apa demam? Kita sakit tekak sebab apa sakit tekak? Kita nak ambil ubat demam saja boleh. Tetapi tak nakkah kita tahu yang mungkin apa yang buatkan kita demam, badan kita panas ni. Jadi kalau kita ada insomnia tambahan pula sejak dah 5 bulan, saya nak berjumpa dengan mereka yang boleh mengesahkan saya ini ada tak punca ataupun sakit yang menyebabkan saya mengalami gejala-gejala ini. Jadi tambahlah pula sekarang dah makin kurus. Jadi lagilah saya nak membuat pemeriksaan terlebih dahulu. Buat ujian investigation terlebih dahulu sebab pastikan tidak ada faktor-faktor fizikal lain yang menyebabkan kita mengalami masalah berat badan yang berkurangan. Itu yang kita perlu lakukan dahulu. Jangan tunggu-tunggu. Dah 5 bulan dah tu. Okey, Hozef harap membantu. Saya tak boleh. Saya tidak mahu terus kata perlu makan ubat tidur ataupun tidak, kena dapatkan pemeriksaan terlebih dahulu. Okey. Okey, Suzani tanya apakah rawatan? Okey, bagus. Dia macam dah boleh baca saya punya fikiran. Okey. Apa yang kita nak perlu buat apabila kita ada imposter syndrome ini. Okey. Macam saya katakanlah, imposter syndrome ini bukanlah satu diagnosis, tetapi ada masa kalau dia ini sentiasa dia boleh mengganggu kita, boleh mengganggu menyebabkan kita tidak ada kesihatan mental yang sihat.
Macam mana kita nak ada mental sihat kalau kita sentiasa risau yang rasa kita ni tidak cukup bagus. Jadi, apa pertama yang kita perlu sedar, okey, kalau kita ada berfikiran macam tu, jangan cuba nak deny, jangan cuba nak kata tak ni. Oh, yes. Okey, aku memang fikir aku ni tak betul kan. Okey, jadi pertama yang kalau kita buat ni, kita kena face it, kena anggap okey ini fikiran okey, betul ke tak betul. Okey. Jangan kita jadi emosi pula. Oh no lah, sedih lah aku ni. No, no. Ya, aku ni berfikir yang aku ini tidak layak berada di sini. Aku ni tak cukup pakar untuk tak cukup nak jadi yang pakar di area aku ni. Tapi semua orang anggap aku memang dah pakar. Tapi aku sendiri pun tak pasti. Okey. Please accept that as a thought. Anggap itu satu fikiran yang naik dan kita kena check lah sama ada benda ni betul ataupun tidak. Diri kita dah tak boleh lagi untuk nak menjadi orang yang untuk nak buat assessment atau tidak, sebab kita akan sentiasa menjadi orang kata apa, still akan bias dan akan tak pasti tu. Sebab itulah setelah kita rasa yang kita ini mungkin ada elemen-elemen imposter syndrome itu, dapatkan pandangan daripada siapa? Daripada rakan yang kita boleh percayai. Ada tak mereka yang bukannya musuh dalam selimut, bukannya mereka yang nak ambil kesempatan. Sebaliknya, mereka yang kita tahu dia akan cakap yang dia rasa betul dan untuk membantu kita, bukannya nak berselindung, bukannya mereka yang nak appear nak bagi nak sugar coatingkan itu, nak nampak jadi orang yang nice, tetapi mereka yang betul-betul a kind person yang kita percaya yang dia akan cakap benda yang betul, dan itulah kawan sejati yang kalau kita ada. Tapi kita pula kata, oh betul ke kalau kawan aku tu betul, aku percaya. Jadi sebab tu kena cari yang mereka betul-betul reliable untuk memberikan pandangan. Itu satu. Jadi selepas itu dan dia akan memberi pandangan. Dan itu pentingnya kalau kita ada mentor, kita ada senior, ada seseorang yang macam kata yang boleh menjadi reviewer, yang boleh buatkan memberi pandangan yang kita percaya dengan apa yang mereka katakan itu. Yang mereka yang kalau salah dia cakap salah, kalau betul dia cakap yang perlu ditambah baik, dia tambah baik. Dan itu yang pentingnya kan. Kita kena tengok benda itu. Dan kita sendiri juga boleh boleh cari bukti untuk kita mengesahkan ataupun menidakkan apa yang kita fikirkan itu. Buatlah contoh macam survey sikit kalau kita ni. Dan kita sendiri kena ada kita punya kayu ukur untuk nak tengok kemampuan kita sendiri, apa yang kita akan cuba dan apa yang kita boleh mampu capai. Dan kita juga kena mengumpulkan evidence lah untuk mengesahkan ataupun tidak. Dan kita kena ada apa macam apa yang kata ada macam it would be good kalau kita ada satu group yang sama-sama cuba untuk nak membantu, macam ada support group jugalah, sebab kadang-kadang seorang tidak cukup. Dan ini yang boleh membantu. Dan kalaulah kita sudah tidak pasti, tidak tahu sama ada ini, dan kita dapatlah pandangan profesional. Tadi memang saya ada jumpa satu seorang yang memang bukan, dia taklah kata dia ada imposter syndrome, tapi dia nak tahu sama ada sesuatu tak yang tidak kena dengan diri dia. Dia dah habis belajar daripada US, Boston lagi tu. Degree, result dia okey. Cuma dia rasa dia macam main-main sikit dan sekarang ni dah 6 bulan di rumah dan dia mula nak buat apa-apa, nak start nak cari kerja, start nak ni dan sentiasa tak jalan apa yang dia nak buat itu.
apa yang dia nak buat tu separuh jalan dah ni. Saya tahu Suzani dah mula fikir ada ADHD ke apa, tak apa. Jangan ingat ada diagnosis. Tetapi the message yang saya nak cuba cakap ialah kita jangan tunggu sampai dah teruk, dah sampai tu baru kita nak dapat pengesahan. Janganlah tunggu sampai 5 bulan kita tak boleh tidur awal. No, 5 bulan tu dah lama tu. Tapi ada ramai lagi dah bertahun pun ada. Ini sebab apa? Sebab kita sentiasa rasa belum cukup teruk, belum lagi, boleh lagi, boleh lagi. Tidak ada salah pun untuk kita mendapatkan pemeriksaan pengesahan. Dan kadang-kadang kepastian itulah yang kita perlukan. Samalah konsep dengan validation tadi itu, tapi kadang-kadang pula kebenaran itu, the truth tu can be hurtful. Itu yang kadang-kadang kita takut untuk mendapatkan kepastian kerana kenapa? Tak tahu itu, ignorant sometimes can be a bliss. Okey. Okey. Wah, 52 ni. Jadi ada apa-apa soalan lagi yang tak ada ni? Jadi imposter syndrome ini tambah yang menyebabkan imposter syndrome ini semakin ketara kerana apa? Kerana faktor social media. Tambah pula kita kan sentiasa kita ada untuk comparison dengan orang lain, dengan yang mereka yang pandai untuk mempromosikan diri mereka. Dan untuk kita sentiasa rasa adakah aku ini cukup baik dan layak untuk berada di tempat aku ini. Jadi penting untuk kita kan, untuk merasakan yang diri kita ini belonging dekat satu tempat. Kalau kita berada di tempat yang orang kata sudah berada di tempat atas, jadi pastikan kita cari mereka yang masih yang junior dan kita jadi mentor untuk diri untuk junior kita itu. Kita jadi guidance, kita pastikan mereka itu yakin yang mereka itu memang layak untuk berada di situ. Kerana apa? Apabila kita memberikan keyakinan ini, orang itu akan menjadi lebih baik daripada apa yang mereka ada sekarang dan boleh menyebabkan mereka itu mencapai potensi diri mereka. Dan yang lagi lebih penting adalah supaya mereka itu boleh merasa seronok menjadi diri mereka. Kalau tidak, sentiasa ada rasa tak berkeyakinan yang mereka itu cukup bagus. Jadi kalau kita boleh membantu, boleh memberi sokongan, boleh menjadi mentor, boleh menjadi mereka yang memberi reassurance dan validation kepada mereka yang masih teragak-agak yang mereka itu sudah cukup bagus atau tidak, kenapa kita tidak ambil kesempatan itu? Itu yang kita boleh lakukan. Suzani, kita boleh lakukan. Suzani kan jadi kan ada macam lecturer, pensyarah, boleh menjadi mentor kepada pensyarah yang lebih muda. Boleh menjadi mana-mana ada student yang nampak kita rasa boleh dibantu kerana mereka ini memerlukan guidance dan mereka memerlukan seseorang yang mengatakan mereka itu cukup bagus dan terus memberikan peringatan yang mereka itu cukup bagus. Dengan syarat mereka itu betul-betul lah begitu, bukannya kita nak dia tu tak bagus, kita nak puji lebih-lebih. Itu bukan. Itu kita akan create the 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 pandemic of narcissistic lah pula nanti. Okey. Okey, Suzaini Azmin, Suzaini lah. Nak bagi cadangan tajuk selepas ni, kalau boleh buat tajuk empas tu semua. Okey, boleh. Nanti kita empathy ya. Empas ke empathy. Nanti explain sikit apa maksud topik yang Suzani nak tu. Okey, kita Suraya aman. Suraya, saya pernah fikir saya tak layak di kerja ini. Baik saya bersara saja, tak payah sambung belajar, tak layak. Padahal bos suruh sambung. Betul Suraya aman. Okey.
saya rasa bukannya nak kata saya Sulaiman ada sindrom itu, tetapi itu selalunya yang berlaku. Sebabnya bos Suraya pasti adalah 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 mereka yang lebih layak untuk memberitahu ataupun menilai keupayaan Suraya daripada diri Suraya sendiri. Jadi, tolong tanya bos itu, apa yang bos nampak, kenapa suruh sambung, dan saya rasa bos Suraya memang cuba untuk menjadi mentor kepada Suraya. Suraya, dan saya rasa saya tidak was-was yang bos Suraya itu memang yakin dengan Suraya untuk sambung belajar. Okey, Nur Sarunisa, Doktor, bagaimana imposter syndrome boleh memberi kesan kepada relationship partner? Apa seseorang itu perlu buat kalau selalu rasa tak sesuai, tak cukup bagus untuk partner? Ya, benda ini betul. Soalan yang bagus, Nur Sarunisa. Dia boleh berlaku di dalam perhubungan juga. Kerana kita rasa kita ini tidak layak untuk mendapat pasangan kita itu, kerana kita rasa kita ini tidak sepadan, dan yang menyebabkan itu kita sentiasa akan memerlukan apa, memerlukan reassurance. Kita kadang-kadang kalau kita tak pasti, kita test, kita nak test dia ni betul-betul ke suka kita, betul-betul ke akan sabar dengan kita, betul-betul ke sayang kita ni. Dan dalam masa test-test yang kita buat tu membuatkan kita akan kadang-kadang akan menambah lagi ke ketidakpastian itu, menambahkan lagi keraguan, dan yang takutnya nanti kita secara tidak langsung akan sabotage kita punya relationship itu. Dan end up kita sentiasa betul lah aku ni tidak layak. Kerana apa, nanti pasangan kita akan kata, apa ni, kenapa macam ni, dan buatkan kita menjadi lebih tidak yakin yang kita ini layak untuk berada di dalam hubungan itu. Jadi bila kita disebabkan oleh kita yang tidak secure dengan diri kita sendiri, dan takut juga kalau mereka yang rasa tidak layak ini, mereka akan berusaha sesungguhnya untuk memastikan yang mereka itu layak, dan dia buat terlebih baik, buat apa semua untuk pasangan mereka, dan risikonya nanti jadi macam itulah, pasangan kita mungkin tak boleh, dia akan ambil kesempatan dan merasakan kita ini senang buat apa saja untuk mereka, dan menyebabkan dia mulalah nanti akan meminta lebih-lebih lagi, dan kita pula sentiasa menurut dan cuba memenuhi permintaan pasangan kita walaupun sudah terlebih daripada sepatutnya, dan menyebabkan kita tidak dapat menikmati keseronokan di dalam perhubungan itu sendiri. Itu yang mungkin berlaku, dan jadi tak seimbang adalah padahal dalam hubungan itu sama-sama menyumbang, sama-sama untuk memastikan dia boleh berterusan. Jadi itu yang kena pergi couple terapi, tengok jumpa mana-mana mereka yang boleh memberi pertolongan, jumpa kaunselor kan, pakai kaunselor yang boleh melakukan untuk memperbaiki perhubungan itu supaya lebih seimbang. Jumpa klinikal psikologis juga, jumpa psikiatris pun boleh, tapi psikiatris ni tu kadang-kadang lagi berapa 5 minit jumpa gurau-gurau je, tak boleh jumpa, dapatkan assessment dahulu manalah tahu ada juga ada elemen-elemen of anxiety disorder ke apa ke, trauma selalunya yang kita kena check juga. Okey. Jadi dah habis pukul 10. Okey. Jadi kita dah cakap tentang imposter syndrome, harapnya dapat sedikit ilmu, dan nanti Suzani kata nak cakap pasal empas. Empas tu cuba explain sikit, nak cakap pasal empati ke, pasal apa ke yang supaya nanti kita boleh cakap untuk 2 minggu akan datang. Jadi ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua yang ada sampai ke hujung. Jadi kita harap kita dapat jumpa lagi dalam masa
2 minggu lagi. Nanti Ahad depan ni kita akan jumpa dengan Dr. Faiz ya dekat Santai Sunday. Dari tajuk dia kita akan sambung tentang apa? Tentang cemburu tapi dari pandangan kaum Hawa pula. Ya, boleh ya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Isnin. Jumpa lagi 2 minggu lagi. Okey, terima kasih semua.